الحمد لله الحمد لله القائل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama bertakwa kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengukuhkan keimanan kepadanya dengan mematuhi segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita sentiasa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menetapkan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita hinggalah akhir hayat kita. Pada hari Jumaat yang penuh keberkatan ini, khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk Redha Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diharap-harapkan. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, hidup di atas dunia ini adalah sementara sahaja, manakala kehidupan di akhirat negeri yang kekal selama-lamanya. Oleh itu, janganlah kita terleka dengan keindahan dunia yang bersifat sementara ini. Janganlah kita bersengketa sesama kita ini, kerana kita semua seagama yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Bagi mendapat syurga Allah, keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangatlah diharapkan. Redha Allah dapat diraikan sekiranya kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengabdikan diri kepadanya, mengamalkan suruhannya dan mencintai kekasihnya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, marilah kita semua kembali kepadanya dengan mendekatkan diri dan mengamalkan gaya hidup seseorang Muslim yang patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk meraih syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, redha Allah sangatlah diharapkan. Amatlah penting untuk kita mengetahui apa yang membuatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala redha dengan diri kita ini. Iaitu yang pertama, redha Allah Subhanahu wa Ta'ala terletak kepada redha kedua ibu bapa. Sekiranya kita masih lagi mempunyai ibu dan bapa, maka berbuat baiklah kepada mereka berdua, taatlah kepada mereka berdua, santunilah mereka berdua, berbaktilah sebaik mungkin kepada kedua ibu bapa kita. Nescaya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan redha kepada diri kita. Yang kedua, kita dituntut untuk sentiasa mencari redha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi dari mencari keredaan makhluk semata-mata. Ini berdasarkan sebuah hadis yang telah diriwayatkan At-Tirmizi yang bermaksud, barang siapa yang mencari redha Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalipun memperolehi kemurkaan manusia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cukupkan kebergantungannya terhadap manusia. Barang siapa yang mencari redha manusia sekalipun memperolehi kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan serahkannya kepada manusia.
Seperti mana Syekh Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala berkata ketika mensyarahkan hadis ini, maksud Allah subhanahu wa ta'ala akan menyerahkan manusia adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan manusia menguasai dirinya sehingga dia itu akan disakiti atau dizalimi oleh manusia, yakni yang menguasai dirinya itu. Yang ketiga, redha hamba Allah. Redha hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesungguhnya hamba itu tidak benci pada qada dan qadar atau ketentuan yang berlaku ke atas dirinya. Yang keempat, redha Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, iaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan memastikan hambanya sentiasa mentaati perintahnya serta meninggalkan larangannya. Muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seperti mana kalam Al-Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan bahawa sekiranya kita ingin mengetahui kedudukan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka lihatlah kedudukan Allah di sisi kita. Sebagaimana kita meletakkan Allah di dalam kehidupan seharian kita, sama ada kita mengutamakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap perkara yang kita lakukan ataupun tidak. Itulah petanda bahawa kita dekat ataupun jauh daripada redha Allah subhanahu wa ta'ala. Redha dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala itu ialah yakni menerima segala yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh keikhlasan, tunduk dan patuh, sama ada suka atau duka, dengan hati yang tenang dan lapang, serta tidak menyangkal akan segala yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke atasnya. Redha itu bukanlah bermaksud seseorang itu tidak berasa sakit dengan bala bencana, akan tetapi seseorang itu tidak menyangkal akan qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tanda cinta dan mahabbah hamba-hambanya yang benar-benar beriman dan mengabdikan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang jemaah yang berbahagia, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita bermuhasabah diri kita ini. Lakukanlah amalan ibadah dengan sepenuh keikhlasan hati kita kerana Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Janganlah kita beribadah hanya kerana terpaksa ataupun kerana berpura-pura ataupun serta bertunjuk-tunjuk, bukan benar-benar redha dan ikhlas kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 142 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang munafik itu melakukan tipu daya terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan berpura-pura beriman sedangkan mereka kafir dan batinnya, pada batinnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pula tetap membalas tipu daya mereka dengan memberikan mereka dalam keadaan munafik. Mereka pula apabila berdiri hendak sembahyang, mereka berdiri dengan begitu malas. Mereka hanya bertujuan riak dan takabur, yakni memperlihatkan sembahyang mereka kepada manusia supaya disangka bahawa mereka orang yang betul-betul beriman. Dan mereka pula tidak mengingati Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan sembahyang, melainkan sedikit sekali, yakni jarang-jarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم
wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.